أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Okey, kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kali ini mempertemukan kita sekali lagi di pagi hari Rabu setelah kita bercuti selama 4 hari ya, Sabtu, Ahad, Raya Cina, Isnin dan Selasa. Ramai lagi rakan-rakan kita berkemungkinan masih lagi di kampung ya, dan mungkin balik hari ini agaknya. Daripada jumlah yang mengikuti kita ni nampaknya sedikit ya, berkurangan. Walau macam mana pun kita telah membuat rakaman untuk rakan-rakan kita yang tidak dapat bersama dengan kita di pagi ini. Semoga dengan perkongsian kita yang sedikit selama setengah jam ni dapat terus menambahkan ilmu kita untuk merapatkan diri kita dengan kalimah-kalimah dan ayat-ayat Al-Quran ya. Tujuan kita mengadakan sesi ini adalah untuk kita mengenal ya dengan kalimah Quran dengan baik ya, supaya kalau kita cuba belajar tafsir ataupun bertadabbur, kalau kita tidak mengenal kalimah, kemungkinan proses tafsir kita ataupun pembelajaran tafsir kita dan tadabbur mungkin terganggu ya. Terganggu maknanya dia kita tak dapat memanfaatkan kefahaman itu dengan sepenuhnya ya, sebab kita tidak mengenal kalimah ya. Jadi mengenal kalimah adalah prerequisite ya untuk kita menggali ilmu Al-Quran ni, sama ada dalam kita belajar tafsir ataupun bertadabbur ya. Begitu juga kalau kita belajar bahagian asbabun nuzul, iaitu sebab-sebab penurunan ayat Al-Quran ya, insya-Allah. Perkongsian kita teruskan dengan mengenal ataupun mengimbas kembali, kerana kita sebelumnya sudah pun mengimbas ataupun membincangkan kalimah-kalimah dari yang dibentuk daripada 3 huruf akar alif lam ha ya. So saya kongsikan skrin sekarang. Okey. Kita telah berkongsikan, kalau tidak salah saya, ialah Amit takhazu alihatan ya, iaitu dalam surah 21 selepas surah Taha ialah surah Al-Anbiya. Al-Anbiya tu terdapat satu juga kalimah alihatan juga, alihatan ya. So kalau kita tengok di situ daripada paparan ini, yang mana saya rasa sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan sudah pun biasa dengan penggunaan digital Al-Quran, korpus Quran ni. Bagi setiap kalimah tu dikongsikan dengan kita beberapa maklumat ya, beberapa maklumat. Kalau di atas tu tuan-tuan akan lihat, pertama sekali yang dikongsikan dengan kita ialah kedudukan kalimah. Itu kedudukan
kalimah, iaitu surah 21 surah Al-Anbiya ayat 21, dan kalimah alihatan ni adalah kalimah yang ketiga di dalam ayat itu. Ya. Itu kedudukan dia, ya. Jadi kalimah alihatan ni adalah kalimah yang ketiga. Kalau kita nak baca daripada belakang dulu pun tak apa, iaitu kalimah yang ketiga. Kalau perlu kita gunakan anak panah, ya, untuk menjelaskan penerangan kita. Dia adalah kalimah yang ketiga di dalam ayat 21 dalam surah 21. Itu cara membaca, ya. Kalau nak dari depan pun boleh. Kita dari depan kita kata surah 21 surah Al-Anbiya ayat 21, ya, alihatan adalah kalimah yang ketiga di dalam ayat itu, ya. Dan kalau kita nak kemaskan lagi, nak buktikan di ayat ketiga, so kita lihat di dalam ayat itu sendiri. Di manakan ayat itu, tuan-tuan akan boleh lihat di bawah, ya, iaitu kita scroll ke bawah. So tuan-tuan akan dapati alihatan adalah benar-benar ayat kalimah yang ketiga, ya, di dalam ayat tu. Macam mana cara kita nak mengenal kalimah-kalimah di dalam ayat, ya? So kita cuba pertama sekali, ami ni ialah itu kalimah yang pertama. Ya. So bila kita membaca Al-Quran, pastikan kita boleh mengenal setiap kalimah di dalam Al-Quran tu. Ami ni sebenarnya asalnya ialah mim tu adalah sukun. Tetapi sebab dia sudah bergabung dengan ittakhazu, mim yang sukun telah dihidupkan dengan baris kasrah. Sebab tu dalam mengejanya dan membaca, tu sekarang sudah menjadi amittakhazu. Ya, amit ni apa dia? Dia adalah am. Am adalah harfun istifham atifah, ya. Harfun istifham atifah yang membawa erti asalnya ialah atau. Okey. Tetapi dia nak bentukkan dalam bentuk soalan, so au menjadi am. Itulah dari mana datangnya am ni, ialah dia dibangunkan daripada au. Au dalam bentuk atau, tetapi bila nak membentuknya dalam bentuk soalan, dijadikan kalimah am, iaitu waqata' berkaki alif baris atas dan mim yang mim yang sukun, ya, ataupun kita panggil mim sakin, ya, ataupun mim sakinah. Kemudian bertemu dengan kalimah yang kedua, iaitu ittakhazu. So ittakhazu ni adalah kalimah yang kedua, ya. Kalimah ittakhazu adalah kalimah fi'il madhi, ya. Fi'il madhi maklum, wazan ke-8. Ya, ittakhazu adalah wazan ke-8. Kemudian kita tengok di hujungnya ada waw alif ziyadah, bermakna fa'il dia yang jamak, ya, dan fa'il itu adalah lelaki, muzakkar jamak, ya. Ittakhazu, ya. Macam mana kita mengenal dia wazan ke-8? Kalau kita sudah biasa dengan pembentukan kalimah, kita tengok saja kalimah tu kita sudah mengenal, ya. Bila ada ta yang bertasydid tu, ya, itu menunjukkan dia wazan ke-8, ya. Kenapa dia wazan ke-8? Kerana salah satu daripada ta di dalam ta yang bertasydid tu adalah ta tambahan kepada kalimah fi'il madhi wazan ke-8. Itulah cara kita mengenal, ya. So ittakhazu daripada 3 huruf akar alif, fa, zal, ya. Alif,
akhazal. Akhaza maknanya mengambil. Jadi ittakhazu maknanya mereka semua, jamak. Mereka semua telah mengambil. Ya, jadi amittakhazu adalah bentuk soalan. Ataukah mereka telah mengambil? Ya, kalau tengok dalam terjemahan tu pada ya, or ni, or tu ya, dalam bentuk soalan. Ni dia. Or have men taken for themselves. Maknanya bila kita membaca tu, hendaklah kita membaca dengan tonasi soalan ya. Amittakhadhu alihatan. Jadi kita bertanya dalam bentuk soalan ya bila membaca ayat Quran tu, sebab kita sudah mengenal dia ya dalam bentuk ya soalan. Jadi ami adalah kalimah yang pertama. Ittakhadhu, kalau kita menyebut dia kalimah itu sendiri, kita akan sebut hamzah wasal ni dengan bunyi i ya, ittakhadhu, bukannya attakhadhu. Apabila kita menyambung dengan daripada kalimah ami, hamzah wasal ni digugurkan. Jadilah amittakhadhu ya, dalam wasal yang ini telah hamzah wasal ni digugurkan. Okey. Dan kalimah ketiga ialah alihatan. Jadi itu yang kita lihat dia tadi ya. Dia memberi petunjuk kepada kita tadi, iaitu kalimah ni adalah kalimah yang ketiga di dalam ayat 21 ya. Ini ayat dia iaitu surah 21 ayat ke-21. Jadi alihatan, kalimah-kalimah yang berkaitan ataupun dibangunkan daripada 3 huruf akar alif lam ha, sekarang ni adalah kalimah yang ketiga. So kalimah yang keempat ialah mina. Asal mina adalah min ya. Asal ni adalah min. Kemudian nun yang sukun tu apabila bertemu dengan alif lam ta'rifah dalam kalimah al-ardi. Ya, so al-ardi ni adalah kalimah yang seterusnya, iaitu kalimah yang ke-5. Min adalah yang keempat, al-ardi adalah kalimah yang ke-5. So apabila nun yang sukun daripada asalnya min bertemu dengan hamzah wasal dengan lam yang sukun ya. So kenapa dia dihidupkan? Kerana lam ni adalah lam sakinah. Mana dia? Ni. So lam sakinah, huruf sebelumnya tidak boleh sakinah juga. Ya, tidak boleh sakinah. Jadi huruf sebelum yang sakinah tu perlulah dihidupkan dengan baris atas ya. Di sini tadi ialah mim tu dihidupkan kerana bertemu dengan ta ya. Ta ni, ta yang tasydid ni juga sebenarnya mengandungi ta yang sukun. Dia ada 2 ta. Ta sukun bertemu dengan ta yang berbaris. Jadi untuk menyebutnya kena mim yang sukun tadi kena dihidupkan. Begitu juga di sini, nun yang sukun apabila bertemu dengan lam yang sukun, so nun tu perlu dihidupkan dengan baris ya atas ya. Dalam bacaan wasal, apa yang berlaku sama dengan sini juga. Hamzah wasal ni digugurkan dalam bacaan. Di sini hamzah wasal ni pun digugurkan di dalam bacaan ya. So hamzah wasal ni tidak disebut di dalam bacaan, tapi dalam tulisan kita kena tuliskan dia. Ya, kalau kita menulis tanpa hamzah wasal, kalimah tu tidak wujud. Ya, so perlu dalam tulisan kita tuliskan hamzah wasal, tetapi dalam bacaan dia digugurkan. Minal
ardi. Ya, nun yang baris atas terus kepada lam di dalam bacaan. Ya, minal ardi. So kenapa dot ni berbaris bawah? Kerana ya terdapat harfun jar min. Yang ni adalah harfun jar. Harfun jar adalah kata sendi. Ya. Jadi bila ada kata sendi di dalam Al-Quran, kalimah selepasnya adalah mesti isim yang majrur. So dot berbaris kasrah menunjukkan dia adalah isim yang majrur. Ya. Isim yang majrur. Dan pertalian di antara mina dengan ardi ataupun minal ardi, kita panggil dia jar wa majrur. Ya. Jar wa majrur. Itu cara kita mengenal kalimah ya secara terperinci ya, sebab sebaik-baiknya kita mengenal kalimah tu ya, secara terperinci ya. So minal ardi yang ini adalah dipanggilkan, pertalian tu dipanggilkan jar wa majrur. Ya. Kalau nak saya tuliskan pun boleh, tapi saya kena pergi ke Lexilogos. Ya. Kalau nak pergi, saya keluar sekejap, pergi ke Lexilogos. Elok juga tuan-tuan biasakan, ya, iaitu menulis dalam jawi. Jar ialah jim, alif, ro. Itu jar. Wa majrur, waw, mim, jim, ro, waw, ro. Itu dia. Jar wa majrur. Kalau nak letakkan bracket, boleh bracketkan dia. Okey. Kopikan dia. Macam mana nak copy, tekan di sini. Ada kotak kopi ni, tekan copy. Ya, bawa balik kepada ayat Quran tadi di korpus. Ya. Dan kita letakkan dia di ambil bahagian teks. Ada teks ni. Ya. So kita boleh letakkan atas pun boleh untuk paste. Itu dia panggil jar wa majrur. Ya. So wa majrur yang mana? Yang kotak hijau ni. So kita gunakan tu yang kotak hijau tu, minal ardi adalah jar wa majrur. Ya. Lepas tu jar tu kita ada space kan ya. Kita betulkan sikit. Ada space tu jar. Jar wa majrur. Ya. Pertalian di antara minal ardi. Sebab itulah dot tu mengambil baris kasrah. Jadi kalau kita menghafal ayat ni, kita tahu ya, minal ardi, bukannya minal ardu, bukannya minal ardo, tidak boleh. Ya, sebab dia sudah menjadi isim yang majrur. Ya. Begitu juga di sini tadi alihatan, ya, alihatan ta mabutah perlu mengambil baris fathah. Ya, fathah. Kenapa? Sebab alihatan adalah maf'ulun bih. Dia objek kepada kalimah ittakhazu ni. Ya. So kalau kita nak buatkan penerangan yang sama kepada kalimah alihatan, so kita boleh pergi kepada pada Lexilogos sekali lagi, biasakan dengan penulisan jawi dia ya. Yang terbaik ialah kita tulis jawi sebab original kalimah tu adalah jawi. So kita tuliskan maf'ulun bih. Mim, fa, ain, waw, lam. Itu maf'ulun. Dan bacakannya elok-elok ya. Waw tu waw mad.
maf'ulun bihi asalnya bi dengan ha ya, maf'ulun bi. Itulah yang dipanggilkan objek. Arab dia maf'ulun bih. Ya. So kopi sama macam tadi, bawa ke tempat yang sama. So kita boleh bagi penangan kepada alihatan ialah maf'ulun bih. Ya. Kita boleh letakkan nota kat sini, pastekan dia. Tu ya, maf'ulun bih. Yang mana yang maf'ulun bih kita arrowkan dia. Ya, kita tanda dengan arrow, ambil warna hijau. So maf'ulun bih tu ialah yang ini. Lihat, apakah tanda maf'ulun bih? Ta yang berbaris fathatain. Dua baris atas kepada ta marbutah tu menunjukkan kalimah tu mengambil i'rab yang mansub. Ya, yang mansub. Untuk kalimah isim yang muannas, huruf terakhir ta marbutah tu bila dia mengambil dua baris fathah, dia tidak mengambil huruf alif sebab dia adalah kalimah muannas. Ya, tanda dengan ta marbutah tu dia tidak boleh mengambil. Kalau kalimah muzakkar, fathatain akan mengambil huruf alif mad di hujungnya. Ya. Okey. Kenapa dia maf'ulun bih? Kerana dia adalah objek kepada perbuatan sebelumnya, iaitu ittakhazu. So ittakhazu tu kalau kita nak terangkan dia, kita boleh bagi penangan di atas ni sebagai contoh. Kita pergi juga ke leksi logos. Ya. So memang banyak kita akan menggunakan leksi logos untuk membuat penerangan. Ya. Okey. So kita cuba terangkan ittakhazu tu apa dia. Dia adalah fi'il madhi mim, alif, dot dan gunakan ya yang tidak bertitik tu fi'il madhi. Dan madhi dia adalah madhi maklum dulu. Min, ain, lam, waw, mim, maklum. Kemudian wazan ke berapa? Tadi kita kata ta bertasydid itu menunjukkan dia wazan yang ke 8. Ya, wazan 8. Mana 8? Bawah ni ada. Itu dia wazan 8 ya. Okey. Apakah fa'il dia? Fa'il waw alif ziyadah menunjukkan fa'il yang muzakkar jamak. Ya, so kita letak dia muzakkar. Kaf adalah tasydid, tasydidkan dia muzakkar. Dan dia ramai, dia adalah jamak. Okey. Okey, untuk fi'il madhi tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak masukkan i'rab. Ya. Kita tidak masukkan i'rab sebab fi'il madhi tidak ada i'rab. Ya, dia tidak macam fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dia ada i'rab marfu', ada i'rab mansub dan ada i'rab majzum. Ya, fi'il madhi dia tidak ada i'rab. Jadi kita biasanya tidak perlu letakkan i'rab dia untuk fi'il madhi. Cukup setakat kita kata fi'il madhi maklum wazan 8 muzakkar yang jamak. Okey, dan close bracket kan, copy dia di sini. Pergi semula kepada penerangan ayat tadi. Ya. So kita boleh letakkan catatan tu di atas sini. Ya. Pastekan dia, Ctrl V. Tu penerangan tadilah. Ya. Fi'il madhi maklum wazan 8 muzakkar yang jamak.
Ya. Kalau kita nak padamkan arrow yang ada itu, kalau dia mengganggu boleh padamkan. Ya. Ini pun dah habis perbincangan kita tu, kita boleh padamkan. Tinggal apa yang penting untuk, iaitu mengenal. Ya. So okey, dia fi'il madhi maklum wazan 8 muzakkar yang jamak, kita boleh arrowkan juga. Okey, iaitu kotak inilah. Ya. Ittakhadhu tu adalah fi'il madhi maklum wazan 8 muzakkar yang jamak. Ya. Alihatan adalah maf'ulun bih kepada ittakhadhu. Ya. Dan tanda ta fathah menunjukkan dia i'rab yang mansub. Isim mansub. Okey. Yang ni adalah jar wa majrur. Hum adalah isim dhamir, ya, dia adalah kalimah yang ke-6. So kita kotakkan juga. Ambil warna merah. Hum adalah kalimah yang ke-6. Isim dhamir, hum minal ard, jadi hum yunshirun, ya, hum yunshirun, ya. So bermakna hum ni permulaan ayat baru. Mittakhadhu alihatan minal ardi, selesai satu ayat ni, kemudian di dalam ayat tu ditambah lagi komponen ayat kedua, iaitu hum yunshirun, ya. Hum yunshirun ni maknanya kalau kita nak memulakan cerita baru, kita boleh panggil hum ni adalah mubtada, ya, mubtada yang marfu', ya, mubtada yang marfu'. Kemudian yunshirun ni adalah fi'il mudhari', ya. So dia adalah kalimah yang ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So yunshirun adalah kalimah yang ke-7 di dalam ayat ini, yang tanda daripada ya ni menunjukkan dia adalah fi'il mudhari'. Fa'il dia lah ya, combination ya dengan waw nun menunjukkan mereka, ya. Fa'il dia adalah mereka yang muzakkar, ya. Kalimah ni adalah dibangunkan daripada 3 huruf akar. Ambilkan arrow untuk memberi penangan, ya. Ambil warna biru, ya. Apakah 3 huruf akarnya? Di sini pun kita boleh lihat non, shim dengan ra, ya. Non, shim dengan ra tu, ya, iaitu nasyara. Nasyara bermakna bangkit, ya, bangkit, atau bangkit semula, ya, bangkitlah. Asalnya bangkit, dalam konteks tu maknanya bangkit semula lah, sebab sebelum dibangkitkan tu mereka ni dimatikan, ya. Jadi ya baris hadapan menunjukkan apa? Ya baris hadapan menunjukkan kalimah ni mengambil bentuk wazan yang ke-4. Ya. So kalau tuan-tuan biasa buat latihan mengenal kalimah daripada apa yang ditulis di dalam kalimah tu, huruf-huruf dia, baris-baris dia, dan juga susunan huruf-huruf tu boleh membantu kita, ya, mengenal kalimah. Jadi ya baris depan dengan konstruk dia non yang sukun, shim baris bawah, ra baris depan tu, ya, itu dipanggilkan fi'il mudhari' wazan ke-4. Kalau kita nak lihat acuan dia, apa dia? Ya, acuan dia adalah yuf'ilu. Ya, ini menggunakan acuan yuf'ilu. Ya, acuan yuf'ilu adalah
fi'il mudhari' maklum wazan keempat. Jadi kita kenal lah yang kalimah ni adalah, so kalau kita nak bagi penerangan dia dengan jawi, kita pergi kat lesi logos macam biasa. Ya, cuba buat penerangan macam mana kita membuat penerangan kepada fi'il madhi maklum wazan ke-8 tadi. Untuk ittakhadhu yunshirun pun kita boleh. Ya, pergi ke lesi logos, ya, padamkannya itu, mulakan ayat baru iaitu fi'il mudhari'. Fa, ain, lam. Slow pun tak apa ya, asalkan tuan-tuan dan puan-puan belajar. Ya, belajar. Sebab bila kita, walaupun slow, bila kita kenal nanti, ilmu yang sama kita boleh guna pakai untuk kalimah-kalimah lain dalam Al-Quran tu. Ya, so belajar jangan nak cepat ya, nak cover banyak tapi tak faham, tak apa kemas pembelajaran dia. Biar dia slow tapi kita faham apa yang kita pelajari. So dia fi'il mudhari' ada maklum, ada majhul. So mesti sebutkan. Kalau dia maklum, sebutkan, nyatakan. Dia adalah maklum. Kemudian dia mengambil acuan yuf'ilu. Gunakan template yang saya dah bagi pada tuan-tuan dan puan-puan tu. Ya, template QHS vocabulary template itu, cari bentuk yunshiru, ya, dia mengambil bentuk yuf'ilu. Jadi itu adalah fi'il mudhari' maklum wazan keempat. Okey, 4 di bawah ni ambil wazan keempat. Okey. So apa lagi maklumat yang ada di situ? Fa'il dia. Ya, fa'il ya dengan waw nun tu kita tahu menunjukkan fa'il tu pelaku ya. Fa'il ialah pelaku yang melakukan perbuatan tu. Iaitu apa? Mereka lelaki. So mereka lelaki ialah muzakkar yang jamak. Ya, bagikan space sikit. Muzakkar jamak. Jim, mim dan ain. Jamak. Okey. Dan fi'il madhi maklum ni dia ada i'rab dia. Okey, dan apakah tanda dia? Ya. Kalau di akhir tadi kita lihat, kita pergi sekejap di sini, ra baris hadapan dan diikuti oleh waw nun. Itu cara nak mengenal kalimah apakah i'rab dia. Lihat ra huruf terakhir itu ra baris hadapan. Kemudian dia mengikuti imbuhan waw dan nun baris atas itu, bermakna dia adalah kalimah marfu'. Ya, jamak yang marfu'. So kita masukkan i'rab di sini iaitu marfu'. Dia tidak seperti madhi. Madhi dia tak ada i'rab ya. So madhi kita tak nyata sebutkan i'rab, tapi mudhari' kena ya, sebab dia akan berbeza kalau dia i'rab marfu' dengan mansub dengan majzum ya. Dia berbeza. Jadi kena nyatakan mim, ra, fa, waw, ain ya, marfu'. Bracketkan dia. Sorry, bracket. Ni. Satu lagi. Okay. Jadi itulah penerangan kepada kalimah yunshirun tadi ialah fi'il mudhari' maklum wazan keempat muzakkar jamak yang marfu'. Kita kopikan dia, bawa balik pada ayat tadi iaitu di Quran korpus ya. Masukkan penerangan dia di atas, iaitu pergi kepada teks ya, copy dia di sini. Itu penerangan kepada kalimah yang terakhir yunshirun. Arrowkan dia, ambil arrow warna hijau seperti yang tadi ya, pada kotak yunshirun tu ya.
Maknanya dia adalah fi'il mudhari' maklum wazan tempat muzakkar jamak yang marfu'. Ya. Hum tadi kita kata sebab dia memulakan ayat baru, sambungan kepada yang ini. Jadi hum ni sebenarnya sudah memain peranan sebagai mubtada'. Ya. Kalau mubtada', ini ayat nominatif. So yunshirun fi'il mudhari' maklum wazan muzakkar jamak juga adalah apa dia? Khabar. Ya, khabar kepada hum yang mubtada'. So bermakna dia dalam Al-Quran, ya tuan-tuan dan puan-puan, khabar boleh mengambil bentuk fi'il mudhari'. Ya, khabar tidak semestinya mengambil bentuk isim saja, ya. Khabar boleh mengambil bentuk isim, ismun, kata nama. Dia boleh mengambil bentuk kata kerja yang biasanya fi'il mudhari' yang maklum dan marfu'. Sebab khabar kena kena mengambil i'rab yang marfu'. Okey, khabar juga boleh mengambil bentuk ayat, ya, ataupun yang menyerupai ayat pun boleh juga, ya. Biasanya dalam bentuk jar wa majrur pun boleh menjadi khabar kepada mubtada', ya. Di mana yang bersesuaian. Jadi itulah cara ringkasnya kita berkongsikan, walaupun kita berkongsikan sebenarnya kalimah alihatan, ya, tetapi kita melihat kedudukan alihatan tu dalam konteks ayat ini, ya. Jadi sebenarnya ayat ini adalah ayat soalan. Jadi Allah bertanya, amit takhuzu alihatan minal ardi hum yunshirun, ya, dalam bentuk soalan. Ataukah mereka itu mengambil Tuhan-Tuhan, dia jamak, ya, Tuhan-Tuhan minal ardi, dari bumi ini. Maknanya dia mengambil Tuhan selain daripada Allah dengan mengambil makhluk-makhluk Allah tu sebagai Tuhan. Hum yunshirun, ya. Hum sedangkan, ya, mubtada' dalam bentuk ayat ni juga boleh membentuk haliah lah, ya. Hum sedangkan mereka yunshirun, ya, nanti akan bangkit semula, ya. Yunshirun bangkit selepas ditiupkan sangkakala, ya, di mana yang sangkakala yang pertama tu akan menghancurkan alam ni. So sangkakala kedua akan ditiup oleh malaikat untuk kita semua yang telah diwafatkan akan bangkit semula, ya. Itu yang dimaksudkan yunshirun. Okey, itu secara ringkas perkongsian kita mengenai kalimah alihatan dalam konteks ayat, ya, ayat yang dipaparkan oleh digital Al-Quran corpus.com ni. Kalau kita nak simpan hasil kerja ni, kita boleh tekan saja print screen, dia akan simpan di dalam screenshot, ya. Jadi tuan-tuan kalau nak imbas kembali, sebagai contohnya besok, kita boleh tengok semula simpanan kerja kita hari ini dalam bentuk screenshot, ya. So bila habis semua, tuan-tuan boleh delete, ya, semua ni dengan menggunakan feature dalam screen sharing ni, ya. Screen sharing ni kita ada feature untuk delete all, ya. So kita delete all drawing, semua, dan kita balik semula kepada ayat di dalam senarai tadi yang kita bincangkan ialah 20, 21, 3 yang ini. Inilah ayatnya, ya. Itu yang kita
bincang. Kata Amit takhudhu, tapi di sini penulisan dia masih tak kemas sebab dia penulisan secara imla, penulisan lama tu kita kena perbetulkan ya kalau kita menulis dan membaca ayat ni ya, tetapi yang digunakan di dalam penerangan di sini yang ni betul. Yang ni adalah mengikut sepatutnya ya, mengikut resah Osmani ya. Jadi ni kalau nak menulis ikut yang ni. Jangan ikut yang tadi ya. Okey. Itu sebagai perkongsian kita hari ini selepas bercuti ya, kita melihat alihatan ya. Dan lihat alihatan di sini alif yang panjang, tulisan yang baru ialah bukannya alif bertanda panjang tetapi adalah dalam bentuk mad badal ya. Kita tengok sekali lagi tadi ya, dia adalah mad badal ditulis hamzah khata' dengan alif. Bukannya alif yang bertanda panjang ya. Okey, saya kira cukup untuk perkongsian pagi ini. Kita sudahi di sini dulu. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Kamal. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum.